الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Quran Asas Kelestarian. Demikianlah tajuk pidato yang akan saya sampaikan sempena tema Majlis Tilawah Al-Quran Petronas 2023. Persoalan kepada anda, biasanya di mana akan anda lihat perkataan lestari atau kelestarian? Barangkali ada di antara anda yang mendengar perkataan ini daripada drama televisyen, ada? Ataupun daripada lirik lagu cinta, seperti mana kita sebutkan sebagai lagu rock kapak. Ada juga kita melihat perkataan ini dalam konteks isu semasa, seperti pembangunan lestari atau kelestarian alam sekitar. Jadi apa maksud sebenar kelestarian ini, tuan-tuan dan puan? Kamus Dewan edisi keempat memberikan definisi kelestarian sebagai sesuatu keadaan yang kekal, tidak berubah, di mana keasliannya terpelihara seperti asal. Jadi, bila disebutkan dalam drama televisyen atau lirik lagu, biasanya dikaitkan dengan cinta yang kekal abadi. Manakala dengan konteks isu semasa, bila disebutkan kelestarian, biasanya dikaitkan dengan pemeliharaan atau disebut dalam bahasa Inggeris sebagai sustainability, pembangunan lestari, sustainable development.
Baik tuan-tuan dan puan, berbalik kepada tema kita. Apakah kaitan Al-Quran, yakni kalam Allah yang telah diwahyukan kepada Nabi kita SAW, apakah kaitan Al-Quran ini sebagai asas kelestarian? Poin atau hujah saya yang pertama. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang telah mewahyukan Al-Quran, Al-Dzikr, dan kamilah yang pasti akan memeliharanya. Lihat di sini tuan-tuan dan puan, Allah sendiri telah mengambil tanggungjawab yang menjamin bahawa dia akan memelihara dan menjaga Al-Quran sehinggalah hari kiamat. Dan ini satu keajaiban yang dapat kita lihat hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sedar atau tidak, Al-Quran yang anda baca pada hari ini, setiap kalimat, setiap huruf, setiap baris, kesemuanya adalah serupa seperti mana yang telah diwahyukan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan akan kekal sedemikian sehinggalah hari kiamat. Poin saya yang kedua, kelestarian Al-Quran bukan sahaja terjamin dalam penulisan fizikal naskah mushaf Al-Quran, tetapi juga dalam hati dan jiwa umat Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar berulang kali, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal, untuk diingat. Tidakkah mereka memberi peringatan atau mengambil pengajaran? Ini satu keajaiban tuan-tuan dan puan. Sejak diturunkan Al-Quran, umat Islam tidak pernah terputus-putus dengan adanya generasi demi generasi mereka yang menghafal Al-Quran. Saya yakin tuan-tuan dan puan, bayangkan, andai kata satu hari kesemua naskah Al-Quran telah hilang dengan serta-merta. Semua aplikasi Al-Quran telah hilang, telah terpadam daripada telefon bimbit dan gadget anda. Kita hanya perlu mengumpulkan para penghafal Al-Quran kita, seperti adik-adik kita yang turut serta dalam majlis ini, Masya Allah, dan kita dapat menulis semua keseluruhan Al-Quran dari permulaan surah Al-Fatihah sehinggalah surah An-Nas, on the spot tuan-tuan dan puan, dengan serta-merta. Poin saya yang ketiga tuan-tuan dan puan, kalaulah Al-Quran itu terjamin kelestariannya, maka apa sahaja yang dikaitkan dengan Al-Quran itu juga akan terpelihara. Poin yang seterusnya iaitu hadis dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah An-Nisa Allah berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Berulang kali juga Allah berfirman, "Ati'ullah wa ati'ur rasul." Taatlah Allah dan taatlah Rasul. Baik tuan-tuan dan puan, fikirkan, untuk para sahabat radhiyallahu anhum, mereka yang hadir mendampingi Rasulullah SAW, tidak menjadi kesukaran bagi mereka untuk mentaati perintah ini kerana Nabi SAW ada bersama mereka. Namun menjadi persoalan untuk kita, bagaimana pula dengan umat Islam yang datang terkemudian selepas kewafatan atau pemergian Nabi SAW, umat seperti saya dan anda? Bagaimana dapat kita mentaati Rasul sekiranya kita tidak dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW? Atas dasar inilah tuan-tuan dan puan, para sahabat mereka faham, mereka melestarikan ayat Al-Quran ini dengan mengambil inisiatif untuk berusaha gigih menghimpunkan ke semua hadis sahih Nabi SAW, sehingga ada bersama kita hari ini berpuluhan ribu hadis untuk dijadikan panduan untuk sekalian manusia sehinggalah hari kiamat. Apakah kepentingan panduan ini tuan-tuan dan puan? Merujuk kepada poin saya yang seterusnya, prinsip moral dan nilai murni. Hadirin dan hadirat yarhamkumullah, kesemua manusia secara fitrahnya mereka ingin melakukan kebaikan. Betul tak? Tapi bukankah di dalam Al-Quran Allah juga berfirman bahawa para munafik mereka juga mengaku bahawa mereka melakukan kebaikan. Innama nahnu muslihun. Jadi menjadi persoalan, apakah yang dimaksudkan dengan baik? Dewasa ini dapat kita lihat prinsip moral ini seolah sesuatu yang subjektif dan berubah. Apa yang dahulunya dianggap sebagai keji dan buruk dan hina, kini dianggap sebagai sesuatu kebaikan. Atas dasar apa tuan-tuan dan puan? Modernisasi? Perubahan zaman? Adakah ini prinsip moral kita sebagai manusia? Solusinya di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Demi sesungguhnya telah ada dalam Rasulullah SAW itu contoh teladan yang sempurna, yang terbaik untuk kalian jadikan didikan bagi mereka yang mengharapkan balasan Allah dan hari akhir. Allah mengingatkan kita, prinsip moral ini bukanlah sesuatu yang subjektif. Ikutlah panduan yang lestari oleh Nabi kita SAW. Siapa yang dapat manfaat daripada panduan Nabi ini, tuan-tuan dan puan? Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, membawa saya kepada poin yang terakhir. "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak utuskan engkau wahai Muhammad SAW kecuali sebagai rahmat bagi siapa tuan-tuan dan puan?
untuk manusia, untuk kita dan rakyat Malaysia? Tidak, tuan-tuan. Beri rahmatan lil alamin, bagi sekalian alam, manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan, alam sekitar. Inilah konsep kelestarian yang syumul yang disebut sebagai sustainability. Akhir kata, tuan-tuan dan puan, sebagai kesimpulannya, 5 poin yang saya bawa menunjukkan bahawa Al-Quran asas kelestarian. Persoalan saya kepada tuan-tuan dan diri saya sendiri, sejauh mana telah kita lestarikan Al-Quran dalam diri kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.